Ya. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله 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 محمد رسول 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 الله لا إله إلا الله محمد نبي الله
لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد حبيب 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله 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 حق 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 الله الله حي 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 يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي
يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي دائم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أسماء الحسنى يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب ya Qudus ya Jalil. Wahai Allah yang maha pemaaf, wahai yang maha pengampun, wahai yang maha penerima taubat, wahai yang maha suci yang maha agung, maafkanlah kami, ampunilah kami, terimalah taubat kami, suci dan jernihkan hati nurani kami daripada segala penyakit-penyakit hati, dosa dan berhala dunia. Ya Nur ya Hadi ya Haq 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 Ya Nur ya Hadi ya Haq. Wahai Allah yang maha pemilik dan maha pemberi cahaya, yang maha pemberi petunjuk, yang maha benar, pancarkanlah cahaya petunjuk dan kebenaran serta makrifat-Mu ke dalam hati kami, ya Allah. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Wahai Allah yang maha pembuka, bukakan hijab antara kami dan Engkau, ya Allah. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Wahai Allah yang maha lembut, lembutkanlah hati-hati kami yang keras ini agar sentiasa gemetar ketika disebut nama-Mu. Ya Hafiz, ya Muhaimin, ya Hafiz, ya Muhaimin, ya Hafiz, ya Muhaimin. Ya Hafiz ya Muhaimin, Ya Hafiz ya Muhaimin. Wahai Allah yang maha pemelihara lagi maha pelindung, peliharalah, lindungilah dan pagarilah hati-hati kami daripada bisikan nafsu dan syaitan. Ya Bari, ya Bari, ya Bari, ya Bari, ya Bari. Wahai Allah yang maha mengadakan segalanya, anugerahkan kami kepasrahan yang sepenuhnya terhadap-Mu. Jadikanlah seluruh jiwa raga kami untuk perjuangan agama-Mu dan abadi-Mu yang sejati. Ya Alimu, ya Hakimu, ya Rashid. 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 Wahai Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha cerdas, kurniakanlah kami ilmu ma'rifat agar kami benar-benar mengenali dan mentaati-Mu. Kami menjunjung segala titah perintah-Mu. Berilah perhatian-Mu dan kasih sayang-Mu dalam setiap urusan kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakimu, Ya Karimu, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyumu, Ya Zal Jalali wal Ikram.
لا إله إلا أنت ربنا يا أرحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا يا أرحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا يا أرحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا يا أرحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا. Wahai Allah yang maha mengasihani daripada segala yang mengasihani, yang maha bijaksana, yang maha mulia, yang maha esa. Engkaulah tempat meminta, wahai yang maha hidup, yang maha menghidupkan, yang maha berdiri sendiri, yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Tuhan kami, layakkanlah kami ya Allah menjadi golongan yang berjaya di dunia dan akhirat. Terima dan berkatilah himpunan kami. Doa. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat bersalawat ke atas baginda akan menyembuhkan hati-hati, menjadi penawar dan menyehatkan tubuh badan, juga memberi kesembuhan penyakit serta mengurniakan cahaya penglihatan, dan kurniakanlah juga rahmat, keberkatan dan kesejahteraan ke atas keluarga dan sahabat baginda. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami dan kami adalah hamba-Mu. Dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian dengan-Mu sekadar keupayaan kami. Kami berlindung dengan-Mu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan. Dan kami mengaku dengan nikmat-Mu ke atas kami. Dan kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami ya Allah. Maka sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan segalanya melainkan Engkau. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada nifaq, amalan-amalan kami daripada riya, lidah-lidah kami daripada berdusta, dan mata-mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana sya'nana kullah
La ilaha illa anta. Ya Allah, hanya rahmat-Mu kami berharap mendapatkannya. Kerana itu, janganlah Engkau biarkan diri kami walau sekelip mata tanpa pertolongan atau rahmat daripada-Mu. Perbaikilah segala urusan kami. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadhillu waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, lalu bimbinglah kami untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah, dan bimbinglah kami untuk menghindarinya. Janganlah dijadikan yang benar dan salah itu samar-samar bagi kami, sehingga menyebabkan kami sesat dan menjadikan kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك ووثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini telah berhimpun kerana mengasihi-Mu, bertemu untuk mematuhi perintah-Mu, bersatu memikul beban dakwah-Mu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariat. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan antara hati-hati ini. Tunjuklah kepada hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkanlah piala hati-hati ini dengan cahaya Rabbani-Mu yang tidak kunjung malam. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal kepadamu. Hidup suburkanlah hati-hati dengan makrifat pengetahuan sebenar tentang-Mu. Jika Engkau takdirkan kami mati, maka matikalah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada di dalam perjuangan agama-Mu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankanlah permintaan ini. Ya Allah, restuilah dan sejahterakanlah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda semua. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa ansurna ala aduwika wa aduwina. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma adhilla syirka wal musyrikin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman wa fi kulli waqt. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, ampunilah kami kaum mukmin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Satukanlah hati-hati kami, perbaikilah hubungan antara kami, dan menangkanlah kami ke atas musuh-Mu dan musuh kami. Ya Allah, muliakanlah Islam dan orang Islam. Ya Allah, hinakanlah syirik dan mereka yang syirik. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang muslim di semua tempat.
zaman dan masa. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, ya Allah yang maha perkasa, ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, yang kalahkanlah mereka, ya Allah, kalahkan mereka dan kemenangan untuk kami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Jadi kita belum selesai tafsir ayat kursi. Buka surat berapa nih? Surat berapa? 43 sudah. 43. Ya. Kelima. Yang kelima. Yang kelima. Betul. Itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, kawan-kawan, rekan, adik kakak yang dikasihi semua. Syukur alhamdulillah dapat lagi kita meneruskan pengajian kita pada hari ini mengenai surah, yaitu mengenai ayat Al-Kursi yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Apa yang perlu kita ingat dalam ayat kursi ini? Buka surat 43. Buka surat 43. Apa yang perlu kita ingat sangat-sangat apabila kita membaca ayat kursi ini? Dan saya nak pastikan diri saya sendiri juga dan kita semua, apabila kita baca ayat kursi, apa yang kita perlu ingat ialah di sana ada Asma'ullah, Asma'ul Husna di sana. Ada berapa Asma'ul Husna? Ada berapa Asma'ul Husna dalam ayat kursi itu? 18. Asma'ul Husna. 5. Ismul Apa dia? Apa dia? Lah. 3 minggu dah cakap ni. Ulang ni. Hari kan kita baca ayat kursi. Setiap hari kita baca ayat kursi. Lebih baik bila nak tidur. Bila nak tidur tu ingat. Ingat tu bila kita baca. Ada 5 Asmaul Husna. Apa benar? Ada 5. 5 Husna. Sebutkan. Al-Azim, Al-Ali, Al-Qayyum, Al-Hayyu. Sebut ikut urutan lah. Sebut ikut urutan dalam ayat kursi. Apa dia? Allah, Allah. Al-Hayyu, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Qayyum, Al-Ali, Al-Azim. Aliyul Azim. Last. Allah tu memang istimewa satu, yang mana di dalam Allah itulah terhimpunnya di dalam itu Asmaul Husna yang 99 tu. Tapi di dalam di dalam ayat kursi ini ada sebut Allah, memang itu istimewa. Yang kedua Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Aliyyu, Al-Azim. Dah faham tak? Bila kita sebut Allah, saya kata itu, apa yang kita kena ingat? Allah. Jangan sebut saja. Mesti hadirkan dalam hati supaya kita khusyuk.
di dalam bacaan kita khusyuk pada masa kita melakukan sembahyang. Kita sebut Allah pada dia. Kita kena ingat apa bila kita sebut Allah tu, kita kena ingat apa? Kita ingat Allah itu ada. Allah itu ada. Allah itu ada dan Allah akan menghitung kita besok. Besok-besok di akhirat nanti Allah akan hitung segala amalan kita yang kita buat di dunia ni. Cuba ingat macam tu je. Ringkas, senang. Ya benda? Ingat tu. Bila ingat tu, ya Allah takutnya, ya Allah, Allah akan kira segala amalan aku yang aku buat di dunia ni. Ya Allah takutnya aku kepadamu, ya Allah. Timbul perasaan yang begitu. Allah, la ilaha illa Al-Hayyu. Bila sebut Al-Hayyu, apa yang kena ingat? Maksud Al-Hayyu ialah ya Allah yang maha hidup. Allah yang maha hidup. Jadi apa yang kita nak kena ingat sebagai cerminan untuk diri kita ni, apa yang kita ingat untuk diri kita ni, apa dia? Allah, tak apalah, dia maha hidup, dia kekal, dia tak mati. Kita, untuk diri kita, apa kita ingat bila kita sebut Al-Hayyu? Apa yang kita kena ingat? Ni saya nak hari ni juga benda ingat. Apa yang patut benda ingat ketika baca Ayatul Kursi. Ingatlah sampai bila-bila. Ingatlah sampai bila mungkin benda tak duduk sini dah ke, balik ke, macam mana kau ingat. Ingat tu ingatlah saya. No? Lepas tu doa kalau untuk saya. Allah, ingat apa? Ustazah kata dulu dalam kelas. 3 kali dah, kita 4 kali dah ayat kursi ni. Ustazah suruh ingat Allah itu ada. Allah itu ada. Allah itu akan mengira, akan menghitung segala amalan-amalan apa yang kita buat di dunia ni. Takut tak? Tak takut pun, no? Tak usah takut pun kan? Usah takut tak? Wah, banyaknya aku buat dosa, ya Allah. Tadi kita mengaku kepada Allah, kita banyak buat dosa. Kita mengaku. Kami mengaku kami banyak buat dosa, ya Allah. Kan kita mengaku. Okey, bila kita sebut Al-Hayyu. Kita duk baca ayat kursi ni dengan Hayyu ni, apa dia ni? Hayyu ni makna dia Allah yang maha hidup. Allah yang maha hidup. Sifat Allah. Hidup kekal. Allah yang maha hidup. Apa cerminan, apa yang kita boleh ambil daripada perkataan Hayyu untuk diri kita? Kita hendaklah hidupkan diri kita, hati kita ni, jangan biar dia mati. Kalau dia mati, apa pun dia tak mau buat, apa pun dia tak mau fikir dah. Hati kita ni. Kita mohon. Sebab apa dikatakan Asmaul Husna itu semuanya mengandungi doa. Dia kata Al-Hayyu, ya Allah hidupkanlah hatiku, janganlah matikan hatiku ini. Hidupkanlah hatiku. Bila hidup dia macam mana? Bila tengok kepada kejadian Allah, hidup hati kita. Ya Allah, besarnya kejadianmu, makhlukmu, ya Allah. Tengok langit, ya Allah. Besarnya langitmu, ya Allah. Tak bertungkat pun langitmu, ya Allah. Tak runtuh pun langitmu, ya Allah. Mana kita fikir. Jangan biar hati itu mati. Sentiasa ingat, fikir tentang kejadian Allah. Kan? Al-Hayy, biar hati kita sentiasa hidup. Allah hidup, Allah tak mati, Allah kekal. Maka kita, sebab kita ambil faedah daripada situ, cerminan daripada sifat Allah itu, kita hendaklah akan hidupkan sentiasa hati kita. Hidupkan sentiasa hati dengan mengingat segala kejadian Allah, segala apa yang Allah, nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Okey, bila tak dengar? Bila sebut Al-Qayyum. Bila sebut Al-Qayyum. Al-Qayyum apa makna Qayyum? Dah berapa kali dah? Yang berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Allah itu berdiri sendiri. Dan Allah itu
menjaga segala apa yang ada di atas muka bumi ini. Dia hidup sendiri dan dia menjaga segala apa yang ada di atas muka bumi ini. Terus menerus Allah memelihara apa yang ada di atas muka bumi ini. Jadi bila kita baca Qayyum, apa yang kita kena ingat untuk diri kita apa? Hati kita kenapa? Jadi hidup, hayu. Hati kita tu hidup. Ini pikiran kita kena hidup. Kalau Al-Qayyum ni berdiri sendiri. Allah itu berdiri sendiri dan Allah menguruskan segala apa yang ada di atas muka bumi ini dengan sebaik-baiknya. Jadi apa yang kita untuk cerminan kepada kita ni, kita hendaklah berilmu. Kita hendaklah mencari ilmu. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan kita membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Nanti akan datang, akan kita sebut nanti dua lagi, iaitulah Al-Aliyul Azim. Apa kita patut ingat pada masa itu untuk diri kita. Al-Ali yang maha tinggi, Al-Azim yang maha agung. Apa dia? Kita tengok dulu benda tu nak pergi sana. Ada seorang benda baru datang. Dia akan pergi duduk di DI2. Ni kawan-kawan dia pada tengok ni. Kita berhenti sekejap lah. Berhenti sekejap. Kawan-kawan, benda. Okey benda, selamat jalan. Okey benda. Nanti datang sini, dia sedih dia nak tinggal kau. Dia seronok nak di sini. Ada tempat. Mereka nak pergi mana? Ini benda baru ni, benda yang baru datang. Oh, baru join. Dia seronok nak di sini, tapi tak tahulah dia orang nak tempatkan dia di sana. Oh, baru sampai. Oh, ada kemasukan. 4 hari baru dia duduk sini. Nah, dia kena pergi DI2. Oh, Dia kena duduk sini. Sini nangis. Benda selamat benda. Tak apa, duduk DI juga. Nanti kita pergi sana. Nanti kita pergi sana. Tak apa. Oh, tak apa. Salam. Salam. Sama juga DI juga. Dia selalu di rumah juga. Ya. Salam. Adik dia sama dia. Adik dia sama dia. Wujud dia nanti datang lagi. Nanti duduk juga. Awak kena pergi duduk di I2 Ustazah. Dia tak boleh urus diri sendiri. dia dua yang kurang sikit lah. Kurang. Dia tak boleh urus diri banyak sendiri dah. perhatian dia dua. Mungkin tak dapat urus diri Semua sendiri. Benda ni nama apa? Ubat kena orang jaga. Nama benda ni Siti Zubaida. Janganlah nangis kata. Okey benda.
Okey. Mak jaga makan dia. Dia sayang tu. Okey bunda. Dia dekat bawah. Mana nak jumpa benda yang Lupa je ni tak dengar. Oh, masih buat dia idea je. Kok saya pula tak sikit. Lendut dia. Saya Tengok sini. ayat saya tak belajar. Kami saya saya tak dapat itu pelajaran saya pergi kepada lihat. Baik. Bunda Mazenah ke Jin? Okey. Syafiqah di sana. Bunda Mazenah nanti. Bunda Mazenah. Okey lah, Yuyu ada kat sana, ambil lah snaps, keping 2 keping gambar benda-benda tu. Sana pun belajar juga. Cik Mun kata ambil gambar. Cik Mun kata snap gambar. Snap lah gambar 1, 2 bagi tengok kat kita. Tengok benda baru. Snap 1 je. Tak payah. Just suasana. Baidah. Oh. Datin ambil gambar lagi. Berapa umur bunda tu? 59. Kita lagi. Adik saya lah. Okey. 2 hari Okey. ni. Itu mengenai Asmaul Husna yang belum kita jelas lagi, iaitu Al-Aliyul Azim. Dan seperti mana yang kita sama tahu, kita dah bahagikan ayat Al-Kursi ini, ayat kursi ini, yang mana dia satu ayat saja. Kita bahagikan kepada 5 bahagian supaya kita senang, nak memahaminya. Okey. Hari itu adalah di dalam ayat yang keempat iaitulah ayat yang berbunyi man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih. Yang keempat kan. Pertama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ayat keempat. Separuh lagi saya belum jelaskan tentang syafa'ah ya. Man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih. Muka surat 37. Muka surat 37. Dari itu kan? Ya. Ya, itulah yang bermakna siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya, yang membawa makna tak ada siapa yang boleh memberi syafaat di sisi Allah melainkan Allah dengan izin Allah, dan kita sudah jelaskan juga tentang apa pengertian syafaat. Itulah yang bermaksud
Beri pertolongan. Pertolongan, bantuan ya. Bantuan. Mana akan datang di akhirat nanti, siapa yang boleh beri syafaat? Siapa yang boleh beri syafaat? Ya, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW, tapi dengan izin Allah lah. Kan, Ustazah? Sebenarnya bukan Nabi kita saja, para Nabi, Para Al-Anbiya. para anbiya. Nabi memang dia Para ada anbiya. syafaat dia. Hmm. Para Nabi boleh bagi syafaat. Para malaikat boleh bagi syafaat. As-salihin, Soleh. al-ulama, as-syuhada, was-salihin boleh beri syafaat. Asyhadu. Boleh. Tapi dengan syarat biizni, dengan izin Izin. Allah. Dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Ya, kalau kita lihat kepada insya-Allah macam rukun lah juga syafaat tu. Yang nak boleh syafaat tu apa? Itu dengan izin Allah. Kedua adalah apa ni? Redha Allah terhadap orang yang boleh memberi syafaat. Yang diberi izin untuk beri syafaat, Allah redha dia. Dan juga Allah redha kepada orang yang diberi syafaat. Jadi kena ada tiga-tiga ni baru boleh kita dapat syafaat. Allah reda kepada yang memberi dan juga yang menerima. Yang menerima, beri dan menerima. Kalau Allah tak reda, walaupun ialah kalau kata macam mana Ustazah, ibu bapa kita pun boleh juga kan. Kalau Allah reda, Apa yang beri syafaat kat dia? kita bagi pada dia. Kalau kita Allah izinkan kan. Kalau Allah izinkan. Ya Allah reda kita. Dia reda ni maknanya Sebab dia teliti jugalah segala perbuatan kita lah kan. Di dunia kan. syafaat hanya akan diberi kepada yang Di Allah akhirat. kehendaki, yang Allah redha. Ya Allah reda sahaja. Kemudian yang kita lihat kan di yang apa ni? Hari itu yang disebutkan. Kemudian hari itu saya ada sebutkan apabila kita teliti tentang syafaat ini, bentuk-bentuk syafaat ini, saya ada kutip daripada kata-kata Qadhi Iyad daripada Imam An-Nawawi, disebut juga oleh Al-Imam Al-Qurtubi, juga disebut juga oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir. Itu syafaat ada dibahagikan kepada beberapa. Pertama, syafaat pertama iaitu dinamakan syafaat yang terbesar. Syafaat yang terbesar, al-syafaatul uzma. Bila disebut syafaatul uzma apa? Apa dia syafaatul uzma? Syafaat yang agung. Syafaat yang agung. Apa dia syafaat yang agung? Boleh buat periksa ni. Boleh buat ujian ni. Nabi Muhammad SAW. Yang agung Nabi Muhammad. Syafaatul uzma apa? Syafaat kepada Nabi Muhammad untuk Nabi Muhammad mempercepatkan hisab semasa matahari sejengkal di kepala. Iaitu Allah beri syafaat. Mana? Supaya syafaat ini sampai kepada al-masyfu' lahu, iaitu orang yang diberi syafaat. Allah izin kepada Nabi untuk beri syafaat. Allah izin kepada Nabi kita untuk beri syafaat dalam syafaatul uzma ni, iaitu di hari di padang mahsyar nanti. Padang mahsyar. Semua orang seluruh dunia daripada dulu sampai sekarang ni, daripada dulu sampailah berlaku kiamat ni, duduk berdiri di padang mahsyar, apa yang mereka terima itu syafaat yang dipanggilkan sebagai syafaatul uzma ni adalah syafaat Yang besar, yang utama. seluruh makhluk daripada seksaan zahir dan batin, sementara menunggu bermula proses perhitungan. InsyaAllah tu duduk tunggu. Tunggu punya tunggu. Berapa tahun? 10 tahun. 50,000 tahun.
Berapa tahun? Tunggu, tak 50,000. tahan dah. Tak tahan dah. Bila tak tahan, pergi mereka meminta daripada satu Nabi Adam nabi kepada seorang nabi. Seorang nabi kepada seorang nabi. Sampailah akhirnya nabi-nabi itu kata, kami tak dapat beri syafaat. Pergilah kepada nabi ni, pergi pula kepada nabi itu. Nabi itu pun kata, kami tak dapat beri syafaat. Pergi kepada nabi ini, tak dapat juga beri syafaat. Akhirnya mereka kata, pergilah kepada Muhammad. Pergilah kepada Nabi Muhammad. Pergi kepada nabi kita. Nabi kita buat apa? Nabi kita sujud. Sujud minta kepada Allah. Beberapa lama dia sujud. Mohon kepada Allah supaya berilah syafaat ni kepada umat yang ramai ni. Masuklah juga umat dia. Kan? Supaya Allah cepat-cepatlah. Mereka ni nak proses. supaya mereka ini dihisab cepat. Dihisab. Dihisab. Kalau tak tahan lah. Matahari sejengkal kepala. Peluh. Ada yang peluh sakat tumit, ada yang peluh sakat lutut, ada peluh sampai telinga ni, sampai nak tenggelam. Tahan lah. Maka Nabi pun sujud kepada Allah, mohon kepada Allah sehinggalah akhirnya. Sehinggalah akhirnya Nabi kita diberikan oleh Allah syafaat kepada dia supaya memberi syafaat kepada umat ketika itu untuk melalui hisab, melalui hisab. Ini seluruh makhluk termasuk para nabi dan rasul ada yang berani meminta agar Allah memulakan hisab. Jadi akhirnya Rasulullah datang ke Arash, lagi dia sujud, muji banyak-banyak Allah dengan pelbagai pujian yang sangat indah. Kan kita kalau kita nak sesuatu, itulah kan. Kita puji orang tu, kita puji Allah. Macam Nabi ni, dia puji Allah sebanyak-banyaknya, seindah-indah pujian. Lalu Allah pun berkenan mengabulkan permintaan baginda untuk memulakan hisab. Itu syafaatul uzma, dinamakan syafaatul uzma, itu syafaat yang paling besar, al-uzma, syafaatul uzma. Sebab syafaat itu diterima oleh seluruh manusia ketika itu sebelum berlakunya hisab. Itu syafaat pertama. Syafaat kedua yang saya sebut dulu itu syafaat Rasulullah untuk orang yang pahala mereka sama berat. Sama berat. Dosa dengan pahala sama berat. Maka mereka diperkenankan masuk syurga akhirnya dengan syafaat Rasulullah. Cerita kalau tengok dalam suratul A'raf, surah A'raf. Apa makna A'raf? Tembok. Tembok, di atas tembok itulah diduduki oleh orang-orang yang mempunyai pahala dengan dosa sama banyak. 50-50. Dia duduk tunggu atas tu. Tunggu atas tu. Dia boleh melihat, boleh berbual pula dengan orang syurga dan neraka. Tapi dia lebih sukalah tengok sebelah orang syurga ni. Dia teringin nak masuk tapi tak boleh lagi. Tapi akhirnya dia mendapat syafaat daripada Nabi, dapat masuk ke dalam syurga. Syafaat kedua. Ini ingat ya. Ingat cerita Ashabul A'raf dalam surah A'raf. Bukan senang nak senang lah kan dia ngomong berat. Siapa cakap tadi bukan senang. Bukan senang nak dapat senang. Ya. Dengar rupanya ya. Sorry. Bukan senang nak dapat senang. Senang untuk mendapat. Bukan mudah nak dapat yang mudah pun, samalah tu. Itu syafaat kedua. Ya, syafaat kedua. Syafaat ketiga. Syafaat baginda untuk orang yang telah diperintahkan masuk neraka agar dibatalkan perintah itu. Boleh. Mana berlaku. Boleh berlaku.
Dia dah sepatutnya masuk neraka ya Ustazah. Ha, Tapi dengan syafaat. dia bagi syafaat tu lalu ikut Nabi lah. Dapat dikeluarkan dia. Setelah dipertimbangkanlah juga tu Ustazah, amalan-amalan tu. Yalah, mana itulah kita ni. Kalau amalan-amalan tu jangan kita amalan-amalan yang dianjurkan supaya kita lakukan itu. Walaupun kecil, walaupun sikit. Kita jangan remehkan. Kita jangan remehkan. Kita buat entah besok ni daripada amalan yang kecil itulah Yang dipertimbangkan akan yang Nabi akan beri syafaat untuk kita masuk ke syurga walaupun kita telah dihukum untuk masuk neraka. Okey. Yang ketiga, yang keempat. Yang keempat, syafaat keempat. Syafaat Rasulullah untuk meningkatkan derajat ahli syurga. Dia duduk syurga dah. Orang ni duduk dalam syurga dah. ada tingkatannya lagi. Syafaat Rasulullah untuk meningkatkan darjat ahli syurga. Dia duduk dalam syurga dah, duduk nikmati dah apa dalam syurga tu. Tapi syafaat Rasulullah boleh meningkatkan darjat ahli syurga. Walaupun amalan mereka tidak mencukupi untuk memperolehi darjat tersebut. Walau amalan mereka tidak cukup untuk memperolehi darjat tersebut. Tengok. Cukup pun kalau ikut amalan tu untuk dia memperolehi darjat tersebut. Tapi dengan syafaat Rasulullah boleh tingkatkan, tinggikan. Tu tengok bagaimana sayangnya Rasulullah. Kita lihat di sini. Dalil dia, contoh ya, dalil contoh. Rasulullah ada mendengar berita tentang bapa saudara kepada Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ni sahabat ya. Yanti. Bapa saudara dia ni, bapa saudara Abu Musa al-Ash'ari ni bernama Abu Amir. Abu Amir terbunuh di dalam peperangan Utas. Rasulullah terus bila dia dengar kata Abu Amir ni terbunuh di dalam peperangan itu, maka Rasulullah terus berwudu dan berdoa sambil mengangkat kedua tangan. Apa Rasulullah doakan? Allahumma ighfir li Ubaid ibn Amir. Allahumma ja'al yawmal qiyamati fawqa kathirin min khalqika aw minan nas. Ya Allah, tingkatkanlah kedudukannya pada hari kiamat atas kebaikan makhlukmu. Tingkatkanlah kedudukannya pada hari kiamat nanti atas kebaikan makhlukmu. Iaitu siapa yang dimaksudkan ialah Abi Amir. Ditingkatkan. Dia dah masuk syurga dah. Tapi ditingkatkan lagi dengan syafaat Nabi kita. Itu yang keempat. Ini syafaat yang khusus untuk Nabi kita ni. Syafaat yang khusus untuk Nabi kita. Yang keempat. Yang kelima, syafaat Rasulullah untuk meringankan seksaan yang diterima oleh bapa saudaranya Abu Talib di dalam neraka. Abu Talib adalah bapa saudara Nabi. Dialah yang gigih bersungguh-sungguh Mempertahankan Nabi. Rasulullah mempertahankan dia. Mempertahankan apa juga yang dia. Mendukung Nabi, menyokonglah apa yang Nabi lakukan, walaupun tidak disenangi oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Dia yang menyokong, dia yang membela Nabi. Empat saudara ni meninggal dunia tanpa tak mengucap. Sebab kita tahu cerita dia, Nabi duduk dekat dia, minta mengucaplah. Tapi di samping tu ada jugalah pembesar Quraisy yang duk menghadap bapa saudara dia tu. Tak tahulah sama ada dia takut ke bimbang ke apa, dia tak nak mengucap. Dia tak nak mengucap. Nabi duk pujuk.
Jadi bagi menghargai jasa bapa saudara ni, Rasulullah berdoa agar Abu Talib dijadikan agar Abu Talib yang dijadikan Ringankan. ahli neraka supaya dijadikan ahli neraka yang paling ringan siksaan. Minta Allah ringankan. Walaupun dia tahu dah Tapi seringan-ringan pun jadi ahli neraka yang paling ringan siksaannya. Nabi bersabda, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah. Mohon ni kepada Allah, moga-moga bermanfaatlah syafaat aku untuknya pada hari kiamat nanti. Fayuj'alu fi dhahdhahim minan nar. Maka supaya dijadikan dia ringan menghadapi api neraka. Api neraka ringan dia macam mana ringan? Ya belughu ka'baihi. Api neraka yang sampai ke 2 buku lalinya saja, tak sampai ke atas sampai. Seolahnya macam kita kata pakai kasut daripada api neraka lah, yang sampai kepada 2 buku lali dia saja. Wa yaghli minhu dimaru. Tapi walaupun begitu menggelegak. Yaghli itu makna menggelegak. Gelegak dia punya apa? Otak dia. Yang paling ringan. Paling ringan. Neraka sampai menggelegak otak orang ringan satu. Ya Allah ya Rabbi. Itulah maknanya syafaat juga yang khusus yang Nabi dapat beri kepada bapa saudara dia. Kalau kita kata berat macam mana? Bina neraka tu makan habislah. Badan kita ni makan habis. Ini tekat tu je. Tekat buku lali je. Tapi tekat tu pun sampailah mendidih otak bapa saudara Nabi Abu Talib. Itu syafaat yang kelima yang khusus kepada Nabi. Keenam, syafaat Rasulullah untuk mengeluarkan para pelaku dosa besar daripada neraka. Dosa besar. Boleh Rasulullah, Allah izinkan beri syafaat kepada dia untuk keluarkan orang yang melakukan dosa besar. Dosa besar apa dia? Zina. Dosa besar. Dosa zina, syirik. Syirik. Zina. Syirik. Pembunuh. Ni 2 ibu bapa kan? Hukukul walidain. Menjaga kepada kedua ibu bapa. Apa lagi? Kita ada 7 as-sab'ul mubiqat. Mubiqat makna dosa besar. Jadi boleh dengan syafaat Nabi boleh keluarkan para pelaku dosa besar itu daripada neraka. Satu persatu umat Rasulullah ni, kita umat Rasulullah ni, kita ni umat Rasulullah. Satu persatu umat Rasulullah dikeluarkan daripada neraka sesuai dengan kadar tauhid yang terdapat di dalam hati mereka. Sesuai dengan kadar tauhid. Maknanya mereka tidak syirik kepada Allah. Tauhid itu tidak syirik kepada Allah. Sesuai dengan tauhid yang ada di dalam hati mereka. Semakin kuat keimanan mereka, semakin cepat mereka dikeluarkan dari neraka. Okay. Tengoklah mana dosa besar. Itu makna Rasulullah boleh beri syafaat kepada orang yang melakukan dosa besar. Dosa besar. Bayangkan bagaimana kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada junjungan kita. Lagi, orang yang terakhir keluar ialah orang yang hanya memiliki iman hanya sebesar zarrah. Zarrah ni atom, sikit ya. Imanannya sangat sikit. Ini orang yang akhir sekali. Orang yang akhir sekali keluar ialah orang yang hanya memiliki iman hanya sebesar zarrah atom. Mereka ialah orang yang banyak melakukan dosa besar. Siapa dia orang ni? Orang yang melakukan
Orang yang memiliki iman yang hanya sebesar zarah ni siapa? Mereka adalah orang yang banyak melakukan dosa besar walaupun status mereka ialah Muslim. Banyak ada orang yang macam ni. Oh, maknanya dia banyak buat dosa besar Ustazah, tetapi tidak sehingga dia syirik lah, menduakan Allah kan. Maknanya dia ingat juga ya. Ya. Ingat. Dia membunuh, dia berzina, dia minum arak, segala-gala lah tu. Kan? Dosa besar kan? Tapi dia tidaklah sampai nak apa kita kata berniat untuk buka agama ke. Tak adalah kan, tak ada sampai tahap tu kan. Kalau orang kata dia kafir ke, Murtad. orang kata dia marah. Murtad. Dia marah. Mana dia tak mahu lah orang kata dia tu kafir. Dia tak nak orang Islam, dia tak nak orang declare dia kafir. Ada hadis diriwayatkan daripada Anas bin Malik, Nabi bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku adalah bagi orang yang melakukan al-kabair, dosa besar. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaat aku adalah kepada orang yang melakukan dosa-dosa besar di ummati, bagi dosa. Ini yang penghabisannya. Yang dapat syafaat yang penghabisan. Agaknya inilah yang Nabi sebutkan. Nabi ada sebutkan sebelum ni. Itulah yang dia kata Allah bagi syafaat kepada para Nabi. Semua orang dapat. Nabi-Nabi lain dia guna dulu dah, syafaat dia tu untuk umat dia. Tapi Nabi kata aku simpan syafaat aku untuk umatku di akhir nanti. Ini dah dia maksudnya kot. Hadis yang tu. Nabi simpan untuk dia syafaat untuk di akhir sekali. Di akhir sekali kan. Dia simpan, dia tak habiskan semua. Itulah dia mengenai syafaat. Mengenai syafaat. Jadi saya sebutkan dulu supaya kita bila baca surat ayat kursi ini kita ingatlah perkataan yang penting yang kita nak selipkan di dalam hati kita, nak bagi faham supaya kita dapat tadabbur betul-betul perkataan-perkataan itu, supaya kita dapat insya-Allah dapatlah khusyuk dalam sembahyang. Contohnya tadi, ingatlah bila sebut Allah tu apa yang kita perlu ingat dalam hati kita. Bila sebut Al-Hayyu, Al-Qayyum, apa yang kita patut ingatkan di dalam hati kita untuk kita mendatangkan khusyuk di dalam sembahyang ke, ataupun mendatangkan khusyuk ketika membaca ayat kursi ini. Dan di antara perkataan lain juga ialah sinatun. Ngantuk. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Nabi tak mengantuk, Nabi tak tidur. Wala naum. Sinatun wala naum. Ingat. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah itu memiliki seluruh langit dan bumi. Man zallazi yashfa'u. Ingat perkataan yashfa'u. Kita cakap banyak tentang syafa'ah. Kita kena ingat. Di bawah syafa'ah tu apa ada? Yang saya sebut tadi ada syafa'atul uzma yang Allah khususkan kepada Nabi kita. Syafaat yang agung. Apa dia syafaat agung tu? Dah cerita-cerita dah. Syafaat agung. Apa syafaat? Jenis-jenis syafaat lagi yang Allah beri kepada Nabi kita. Syafaat untuk apa? Untuk apa dia tadi? Syafaat Ashabul A'raf. Apa dia? Syafaat Ashabul A'raf. Ashabul A'raf kan? Ashabul A'raf. Pada Ashabul A'raf yang dia duduk tengah-tengah. Yang dia duduk di tengah-tengah antara syurga neraka. Dan tapi Nabi syafaatkan mereka supaya masuk syurga. Lepas tu syafaat kepada bapa saudara dia.
Kemudian syafaatul uzma, berarti syafaat yang kedua tu, syafaat kepada ashabul a'raf. Ketiga, iaitulah syafaat kepada Pada Abu Talib. telah dihukum masuk neraka, tapi dengan syafaat Nabi dia mana dibatalkan hukum. Batalkan hukuman tu. Lepas tu yang walaupun dosa Ahli syurga. Hmm. Nak tingkatkan lagi dia. Nak tingkatkan lagi. Kalau kita dikatakan syurga tu ada 100 dan juga naik itu tingkat. Ditingkatkan darjat ahli syurga. Itu di antara syafaat yang khusus diberi kepada Rasulullah. Dan seterusnya syafaat yang khusus iaitu yang diberi oleh Allah untuk Nabi syafaatkan kepada bapa saudara dia, iaitu Abu Talib. Abu Talib. Dan seterusnya mengeluarkan orang-orang yang melakukan dosa besar, mengakukan dosa besar, masuk syurga dengan syafaat Rasulullah. Dan akhirnya itulah dikeluarkan orang yang terakhir keluar. Tapi Nabi ni dia tak rela umat dia walau seorang pun duduk dalam neraka. Agaknya itulah orang yang akhir. Orang yang akhir keluar. Orang yang akhir keluar. Sampai orang tu bila diceritakan, bila suruh dia keluar kan, pergilah. Dia suruh pergi ke pintu syurga tu. Dia pun macam heran-heran. Betul ke aku nak masuk sini? Penuh dah kot ni. Penuh dah kot orang dalam syurga ni. Tak apa, masuk. Kata malaikat kata masuk. Oh, heran dia. Heran dia orang yang akhir. Masuk dalam syurga. Dengan syafaat daripada Nabi. Tapi itu pun memakan masa beribu tahun, Ustaz. Lebih pada 50,000 tahun. Kita tak tahulah. Boleh bayangkan? Allah saja tahu. Allah saja yang tahu. Ya. Kemudian kita pergilah kepada seterusnya, itulah yang kelima keratan yang kelima kita buat kad supaya kita senang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pertama, la ta'khudhuhu sinatun wa la aydihim ma fis samawati wa ma fil ard. Ketiga, keempat, man zallazi yashfa'u 'indahu illa bi idnih. Sekarang yang kelima. Ayat yang kelima. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu ma aydihim wa ma khalfahum. Surat 43 ni. Okay, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu, Allah mengetahui. Apa-apa yang di hadapan mereka. Ya'lamu ma baina aydihim, muka surat 44. Ya'lamu Allah mengetahui. Alima fi'il madhi, ya'lamu fi'il mudhari'. Allah mengetahui. Sebab apa dia letak past tense kat sini, alima. Sebab apa Allah ayat tu dia tak kata alima ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia letak fi'il mudhari', present tense. Kan? Ya'lamu tu present tense. Present continuous tense. Allah sentiasa tahu kan? Kan Allah telah tahu, Allah sentiasa tahu. Sentiasa mengetahui. Allah mengetahui apa-apa yang ma baina aydihim. Mengetahui apa yang baina aidi itu makna amam. Amam makna hadapan. Kombinasi dua perkataan itu baina aidi makna amam. Kalau kita nak terjemah harfiah, apa makna baina? Apa makna baina? Di antara. Di antara kan? Aidi, yadun ni. Dia aidi. Aidi? Tangan. Di antara tangan mereka.
Allah tahu apa di antara tangan mereka. Apa ni? Kalau kita duduk macam ni ya. Kalau saya duduk macam ni, Di antara hadapan. tangan, antara dua tangan ni. Apa dia? Hadapan. Hadapan. Amam. Aidi, ni dah halusnya bahasa Arab ni. Baina aidi maknanya Allah tahu. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Cuba kita tengok apa tafsirannya. Apa yang ada di hadapan? Buku ni. Yang ni kan yang dimaksudkan. Apa yang ada di hadapan ni? Apa kalau kita duduk-duduk kita baca ayat kursi. Kita kata Allah tahu apa yang ada di hadapan mereka. Kita duduk depan kita ada apa? Ada air. Bukan makna tu. Bukan makna di hadapan yang makna yang zahir gitu ya. Okey, menurut ulama ahli usul ilmu dasar, ilmu dasar. Ajaran ad-din merupakan pemahaman yang mu'tamad terhadap sesuatu perkara yang bersesuaian dengan fitrahnya. Dengan demikian, kekurangan pemahaman tersebut adalah jahil. Kesangsian pahaman adalah ragu-ragu. Dan pemahaman yang tidak sesuai dengan kebenaran adalah kejahilan yang sangit. Contohnya, jika anda ditanya, bilakah terjadinya peperangan Badar? Peperangan Badar. Lalu anda menjawab, saya tidak tahu. Maka ini adalah memang jahil lah. Tahu. Jika ditanya dengan soalan yang sama, lalu dijawab, anda jawab, ia berlaku pada tahun kedua atau ketiga hijrah. Dia tak tutup, tak tetap. Dia kata tahun kedua atau tahun ketiga, tak tahu. Macam tu. Dia jawab. Maka ia adalah ragulah kan? Tak tetap mana situ. Tahun 2 atau tahun kedua hijrah ke tahun ketiga, tak tahu. Cakap gitu kan. Kalau anda menjawab soalan yang sama itu dengan ia terjadi pada tahun kelima, maka inilah kejahilan yang sangat. Jahil murakkab ni, orang kata ni jahil murakkab. Jadi Allah yang maha besar lagi maha tinggi mengetahui perkara-perkara secara meluas dan dengan sempurna, secara menyeluruh dan terperinci. Ilmunya tidaklah sama dengan ilmu yang dimiliki oleh ibad. Ini kita ni hamba ni. Oleh ibad. Ini hamba. Kerana itulah dia berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Kata penghubung bagi kata nama ma itu, ma adalah suatu bentuk generalisasi nahwu yang mengandungi segala sesuatu sama ada kecil atau besar. Ma itu, ma. Kita selalu terjemah harfiah dia barang yang. Allah mengetahui, dia mengetahui barang yang di antara barang yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Barang yang, kita kata ma tu, itu suatu bentuk generalisasi nahwu yang mengandungi segala sesuatu sama ada kecil atau besar. Barang yang itu termasuk kecil ke besar ke termasuk. Atau sama ada ianya dari perbuatan Allah atau perbuatan manusia. Perbuatan Allah atau perbuatan manusia. Dengan mengetahui apa yang terjadi kepada mereka di masa depan, mengisyaratkan bahawa Allah maha mengetahui tentang masa depan. Mana Allah itu maha mengetahui tentang perkara-perkara yang akan berlaku di masa depan. Wa ma khalfahum, maha mengetahui tentang masa depan, dan bahawa ilmunya, ilmu Allah tentang yang telah lepas sebagai bukti bahawa dia tidak lupa terhadap perkara-perkara yang lepas. Kerana itulah apabila Fir'aun berkata kepada Musa, fama balul qurunil ula. Fama balul qurunil ula. Maknanya, maka bagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu? Musa menjawab, qala ilmuha 'inda rabbi.
pengetahuan tentang itu di sisi Tuhanku di dalam sebuah kitab, Tuhan kami tidak akan salah dan tidak pula lupa. Jadi maknanya Allah tahu segala-galanya yang sudah berlaku, yang sedang berlaku dan akan berlaku. Cuba kita tengok catatan apa ni? Catatan di bawah nombor 58 tentang perang Badar. Peperangan Badar tercetus di antara tentera kaum beriman yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dan golongan musyrikin Quraisy, dan ia terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Ini yang tepat dia. Ini yang tepatnya, iaitu 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Tahun kedua Hijrah. Kemudian tentang keraguan. Nombor 59. Nombor 9 itu, maka ini adalah kalau dijawab kata entah macam 2 tahun ke atau macam tahun kedua Hijrah ke, tahun kedua Hijrah tah, mana itu keraguan. Keraguan itu ialah anda menjawab dengan jawapan lain yang anda kira ada kemungkinan benar. Yang kedua, kalau dia senyap dekat tu, ini kita separuh betul lah, walaupun dia tak tahu tarikh dia kan. Mana? Kalau dia ada lagi jawapan dia atau ketiga Hijrah, atau itu menunjukkan kepada keraguan. Ini sebab menjawab jawapan lain yang anda kira ada kemungkinan benar. Kemudian nombor 60 tentang inilah kejahilan yang sangat, kalau dia tahun ke-5 berlaku perang Badar. Hal ini dikenal dengan al-jahlul murakkab. Tadi tu jahil murakkab. Jahil sangat-sangatlah. Jahil murakkab kerana memahami sesuatu bertentangan dengan kenyataannya. Kenyataan dia, perang Badar adalah berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Nombor 61 tadi, salah satu dari makna ayat yang agung ini, ia menandakan bahawa ilmu Allah melampaui segala sesuatu. Mana ayat ni lah. Ayat ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, itu Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka itu, dengan juga membawa makna. Itulah ia menandakan bahawa ilmu Allah melampaui segala sesuatu di masa yang telah lalu, kini dan akan datang. Tidak ada yang dapat lari dari ilmunya. Mana Allah tahu. Allah tahu. Mana Allah tu tahu yang telah lalu, apa perbuatan yang telah lalu, yang kini dan akan datang. Tidak dapat lari daripada ilmu Allah. Semua Allah tahu. Kemudian 61. Okey, ini nota. Salah satu dari nama Allah ialah Al-Alim. Kan? Nama dalam Asmaul Husna, Allah ialah Al-Alim, yang maha mengetahui apa yang telah terjadi dan akan terjadi. Bila kita kata dalam Al-Quran kita jumpa Al-Alim. Al-Alim itu maknanya Allah maha mengetahui apa yang telah terjadi dan akan terjadi, yang memiliki ilmu dan pasti. Yang memiliki ilmu dan pasti mengetahui, Allah tu memiliki ilmu dan Allah tu pasti mengetahui. Ilmunya melangkaui segala sesuatu. Melangkaui segala sesuatu. Yang tersembunyi atau yang terang-terang, melangkaui. Yang sembunyi ke, yang terang-terang ke, yang kecil atau yang besar. Kecil ke, besar ke. Yang boleh jadi atau yang mustahil, yang rendah atau yang tinggi, dan lain-lain lagi. Menurut cara yang paling sempurna. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi darinya, sama ada di langit atau di bumi. Itu maksud ayat tadi ya. Maksud ya'lama baina aydihim wa ma khalfahum. Apa benda kecil besar ke,
yang jelas ke tidak jelas ke, yang tersembunyi ke, yang apa ni, yang terang ke, semua Allah tahu. Semua Allah tahu. Itu yang dimaksudkan dengan ayat yang kelima ini, yang kita bahagikan, yang kelima. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Lihat. Kemudian muka surat 46. Maka bagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu? Itu tadi ya. Fama balul qurunil ula tadi itu. Yang apa ni? Siapa tanya? Apa ni? Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa. Fir'aun berkata kepada Nabi Musa, "Fama balul qurunil ula?" Maka bagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu? Apa Musa jawab? Itu qala ilmuha 'inda rabbi. Pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhan. Mana Allah tahu. Yang dulu-dulu pun, yang lama-lama dulu, umat-umat yang dulu-dulu, semua Allah tahu. Mana pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhanku, di dalam sebuah kitab, mana tercatat di dalam kitab lah, catatan Allah. Allah mahfuz kan, itulah. Tuhan kami tidak akan salah dan tidak pula lupa. La yadhillu rabbi wa la yansa. Tuhan kami tidak akan salah, la yadhillu wa la yansa, dan tidak pula lupa. Jadi ini memberi maksud bahawa Allah tidak pernah lupa, atau Allah itu maha mengetahui tentang masa depan, dan begitu juga tidak pernah lupa terhadap apa yang telah lepas. Itu yang dimaksudkan dengan ayat yang kita bahagi-bahagikan. Yang keempat ini iaitu yang kelima, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ustazah, Assalamualaikum Ustaz. Nak minta Ustazah bagi makna harfiah boleh tak? Ya'lamu ma satu-satu. Makna harfiah. Kamu mengetahui, Allah mengetahui. Ya'lamu tu Allah mengetahui, dia mengetahui kan? Kita sebutkan ya'lamu fi'il mudhari' kan? Pelaku dia mana? Allah lah. Ada Dia mengetahui Allah. dia balik kepada Allah. Ya'lamu ma apa-apa. Ma tu apa-apa. Apa-apa yang dimaksud tadi itulah. Ini adalah general apa-apa. Semualah. Okey. Kalau kata apa-apa tu semualah. Apa-apalah. Okey. Apalah. Baina aidihim, di antara tangan mereka. Itu harfiah. Di antara tangan mereka. Antara tangan. Hendaki kombinasi dua perkataan ini bermakna amama dengan makna amam. Sebab lepas itu ada khalfa kan. Khalfa tu makna belakang. Okey. Itu makna amam, di hadapan mereka. Dan di hadapan mereka maksudnya apa ni, perkara-perkara yang sedang berlaku ataupun yang akan berlaku, depan. yang telah berlaku. Wa ma khalfahum. Mengetahui apa-apa di hadapan mereka dan di belakang mereka. Ma khalfahum, belakang mereka. Mana belakang mereka tu makna yang dahululah. Okey. Terima kasih. Kemudian baca lagi yang ke-6. Simpan. Ke 11 dah Ustazah. Okey lah. Sebelah dah kan? Ustazah, penggunaan him dengan hum tu Ustazah, mereka juga kan? Yang pertama tu aidihim, mereka lah. Khalfahum, mereka juga kan? Kenapa dia tak ada kata aidihum kat sini kan? Atau khalfahum him di sini. Kalau kita belajar bahasa Arab, Kan bahasa Asab tu? huma, hum. Untuk ramai mereka. Ramai mereka, ramai. Tapi di sini Dhamir ni pun huma, hum. Okey. ya. Kenapa bunyi him kepada kadang-kadang bunyi hum? Kenapa bunyi him? Okey. Ya. Kita tengok kalau sekiranya sebelum daripada hum tu ada huruf ya, kan ada huruf ya. Ada kasrah. Huruf ya, kasrah. Ada kasrah sebelum daripada him tu. Ada huruf ya sebelum. Mana kita kena baca him tak boleh. Ma baina aidihim. Kita ingatkan ya tu, yang serta ya tu.
Ingat ya dan baris bawah. Katalah kita nak kata saya pergi ke sekolah mereka. Ana zahabtu ila madrasatihim. Madrasatihim. Madrasatihum tak boleh. Madrasatihim. Sebelum hum tu ada baris bawah. Madrasah. Sebelum hum tu ada ya. Ingat dua. Ya. Madrasati ya. Madrasatihim. Ya. Ila madrasatihim. Baina aidihim. Kalau tak ada dua tu, mana boleh baca hum lah terus. Hum. Kaedah dia tu Ustazah, kita kena tahu yang dia tu berdepan dengan ya sebelum dia dan baris dia kasrah. Baris kasrah. Baris bawah kasrah. Pasal apa orang Arab ni? Allah tahu dah orang Arab ni. Dia baris dhammah tu berat. Kita pun berat kan? Berat, dhammah berat. Dhammah tu berat. Jadi dia kata, lah kasrah. Li'annal kasrah akhafful harakat. Seringan-ringan baris ialah baris bawah. Sebab tu Arab bila dia cakap pun dia salah cakap dia. Sebab apa yang kena baris dhammah dia baris bawah. Salah. Tapi dia tu dia rasa ringan nak sebut kasrah, maka jadilah dia sebut kasrah. Okey. Kaedah tu kita tak tahu. Jadi kalau kita tahu kaedah tu, kalau Ustazah nak tuliskan tanpa baris, nak suruh kita buat, kita akan tahu. So, ya? Kita akan tahu macam mana nak letakkan baris itu, sama ada dia kasrah atau doma atau fathah kan? Okey, faham. Macam rima lah kan, macam rima pantun lah. Takkanlah aidihum. Tak cantik lah, dihi Salah lah. sebut. Dia nak senang sebut. Him. Ya, Cantik betul. bunyi dia tak Kesesuaian. Aidihi kan cantik. Macam rima pantun lah. Yalah. Kan dulu kita dah belajar, Ustazah dah ajar dah dulu masa bangunan lama dulu. Ada. Ni wa ma khalfahum. Tengok baris sebelum hum dah apa? Baris atas. Baris atas. Atas boleh. Atas. Terus kira fa tu baris bawah. Him lah. Him. Fihim lah Ustazah. Jadi dia ajarkan dia bawa fihim. Okey. Okey, alhamdulillah. Setakat ni. InsyaAllah kita akan masuk ke 6 nanti. Kita akan mungkin bincang banyak tentang perkataan kursi. Ya, kursi wasi'ah. Yang ini pun nak dianalisa balik ni. InsyaAllah takat ni ya. Hari ni pukul 11. Okey. Ini kena ulang lagi balik ni rasanya. Untuk kefahaman. 18:8. 3. Okey. InsyaAllah okey. Qalam fama yang kum. Takat ni muka surat 45 Yang 17. 18 lah sayang. Ya Allah, sorry Kak Mun, salah tengok, saya salah ingat. Allah, lupa pula. 18. Begitu lajunya masa meninggalkan kita, saya terasa sangat dah sekarang ni. Terasa sangat lah, terlalu pantai lah. Dah masuk minggu ketiga Tak terlalu pantai sangat rasanya masa tu berjalan. Mungkin kita fulfill kita punya masa kan. Jadi Lambat bagiku. Lambat bagiku. Oh, lambat bagimu. Allah kesiannya Siti Saminah. Lambat bagimu. Tengok muka tengok muka. Siti Sarminah. Tolong. Tengok muka. Lambat. Ya Allah. Sabar bagimu Siti Saminah. Suara tak boleh lari. Nak tengok muka. Satu tak boleh nampak. Lama tak tengok. Tu dia. Barilah tadi ada kawan datang. Okey. Saya berborak dengan dia. Itu kata-kata ustaz selalu bagi ingat kat saya. Saya apa lambat bagiku kata dia. Tak, yang tadi tu bukan senang nak senang. Itulah saya kata bukan senang nak senang, betul. Yalah. Okey. Siti Saminah bersabar dapat ikuti online ni pun bagus.
Kita jumpa kawan-kawan, insya-Allah. Alhamdulillah, setiap hari ada je kawan datang. Dia dapat tengok ni semua. Okey. Nak terima Dekat kasih mana? sangat nak Ni Ustazah. jalan dusun kan jalan 5? Jalan dusun, ikutlah nasihat Ustazah. Ustazah Ya, Bushra. betul. Ya, betul. Ikut. Syukur, Alhamdulillah. Rahmat Allah menunggu akak di depan hari. Seksa hari ni, besok banyak rahmat Allah. InsyaAllah. Sabar ya Samina, Kak. mak kat mana Samina? Mak kat kampung, tapi tak lama lagi datang sinilah. Oh, dah bawa balik bawa kampung. balik Penam. Oh, dari Perak bawa balik Sabah Penam. Okey. Tak, bawa balik. Inilah saya jagalah. Saya dalam edah ni saya jaga mak. Alhamdulillah lah. Oh, ya Allah, ya Tuhanku. Mak Alhamdulillah. dekat mana? Dekat jalan dusun? Bawa ke jalan dusun lah. Bawa ke Ustazah jalan pun dusun. tolong saya cari orang. Cari Ya, tempat. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat. Doakanlah semoga. Ada partner Bahar, yalah. Sabah. Okey. Allah, insya-Allah. Siti seorang yang sangat sabar. Yelah, Bukan insyaAllah. mungkin kita tak boleh sabar macam tu. Allah hantar mak akak sebagai teman akak. Ya, betul. Akak pun tak boleh pergi mana-mana. Ada mak tidaklah bosan. Ya, mana kita buatlah kan. Nanti kan adik-adik akak datang lah. Betul-betullah. Harap begitulah. Alhamdulillah lah anak-anak ustaz izinkan akak. Dia kena izinkan lah nak buat macam mana kan. Nak beri laluan Mana pada pun Ustazah baca kosong, doa nanti sekejap. tak ada orang. Boleh Jangan beri kosong laluan tu. Ustazah baca doa sekejap tak? Nanti Ustazah orang sebelah Ustazah lagi semayang. Okey. Okey, baik. Insya-Allah. Saya terus Semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahana ya Allah, ilahana ya Rahman, ilahana ya Rahim. Ya Allah ya Khaliq. Ya Allah ya Khaliq, ya Allah ya Khaliq. إلهنا أنت الخالق الذي دبرت الأشياء وقدرت الأمور في ظلام العدم وخلقت العباد وخلقت فيهم الأسباب فما يبرز منهم فعل إلا بمشيئتك ولا يصدر عنهم أمر إلا بإرادتك وقدرتك فامنحنا خلوص التوحيد حتى نشهد الخلاق متحليا في النفس والآفاق وامنحنا قوة نسوس بها أنفسنا حتى نطهرها من رجس الأغيار يا نور الأنوار إنك على كل شيء قدير. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan yang Maha Pencipta. Engkaulah yang Maha Pencipta ya Allah, Maha mengatur dan Maha mengurus segala sesuatu. Engkau yang Maha mengukur dan memberi kadar segala sesuatu dalam gelapnya keadaan. Engkau yang menciptakan potensi dan engkau juga yang telah menciptakan cara di dalamnya. Tidak ada suatu tindakan pun kecuali berdasarkan kehendak-Mu. Tidak ada juga kejayaan kecuali atas iradahmu dan kudrahmu. Ya Allah, ya Allah, ya Khaliq, ya Allah, ya Khaliq, ya Allah, ya Khaliq yang Maha Mencipta, anugerahkanlah kami kemurnian tauhid agar kami dapat menyaksikan Pencipta yang diperlihatkan dalam jiwa dan seluruh ufuk. Ya Allah, anugerahi juga kami kemampuan sehingga kami dapat mengendalikan jiwa kami agar menjadi suci dan dari segala jenis kekotoran. Wahai Zat, cahaya dari segala cahaya, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.